بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون.
قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Alastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Pertamanya marilah kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sentiasa melimpahkan rahmatnya dan kasihnya kepada kita dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum pada itu saya mengucapkan selamat datang kepada semua sahabat-sahabat, teman-teman yang hadir bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi ini sejenak menjadi sebahagian daripada amalan soleh yang kita lakukan sementara masih ada sisa-sisa dalam kehidupan ini. Jadi sebelum pada itu saya ucapkan selamat datang pada pertama tadi Encik Saudara Azizan daripada Ipoh yang awal-awal pagi muncul, dan Alhamdulillah dapat bersama lagi pada pagi ini Saudara Encik Naim Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mengucapkan salam waalaikumsalam pada tuan-tuan semua. Semoga kita sentiasa dilindungi dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dihormati lagi dikasihi, masya-Allah, sahabat saya Ustaz Zaidi Abdul Talib, bekas Esko Kerajaan Selangor, dapat hadir bersama pada pagi ini daripada Selayang. Alhamdulillah. Dan kemudian selamat datang saudara sahabat saya juga Abdul Halim Yahya daripada Surau Muttaqin, Gombak Setia, dekat dengan LRT, stesen LRT Taman Melati. Puan Aisyah As-Sufi yang juga menjadi pengunjung tetap kuliah saya pada setiap minggu, setiap hari. Alhamdulillah ala kulli hal, atas semua hal kita mengucapkan syukur kepada Allah. Cikgu Nizam daripada Taiping, selamat datang. Mudah-mudahan semua kita pada pagi ini sentiasa dalam limpah kurnia Allah dan sentiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pagi ini saya akan sambung pengajian kita pada minggu lepas, iaitu berkenaan dengan hadis yang ke-7, hadis yang ke-8. Tuan-tuan boleh buka buku ni, apa ni, tazkirah hadis-hadis tasawuf, muka surat 1, 2, 3. Di mana pada dalam hadis yang ke-8 lepas, Nabi SAW mengingatkan kita semua, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Nabi minta supaya kita ni menjauhi, maknanya jangan mendekati perkara-perkara yang as-sab'al mubiqat,
iaitu 7 perkara yang membinasakan. Sebab kita dah bincang dah hari itu, awal, apakah dia as-sabiqat, iaitu yang dikatakan sebagai al-mubiqat. Jadi al-mubiqat itu ialah 7 perkara yang besar dalam dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar tu al-kabair. Itu yang ditulis kitab, yang ditulis khusus oleh Imam Az-Zahabi. Jadi kemudian ada lagi al-muhakkirat. Itu dalam hadis yang lain, Nabi mengingatkan Aisyah radhiyallahu anha, iaitu dosa-dosa yang nampaknya kecil tapi kesan dia besar. Jadi insya-Allah kita bincang satu persatu hadis-hadis Nabi yang berkaitan. Baik, di antara perkara yang disebut ataupun diminta oleh Nabi supaya kita menjauhinya, iaitu yang pertama ialah asyirku billah. Itu makna syirik kepada Allah Ta'ala. Dan sebagaimana kita sebut pada minggu lepas, syirik ini satu kezaliman yang amat besar. Asyirku la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu satu dosa yang sangat besar. Kerana kita dah sebut contoh, kita berdosa tak kita letak suatu benda bukan pada tempat dia. Maknanya tempat Tuhan yang layak disembah itu tempat Allah. Itu tempat Allah. Macam kita kata itu dikira sebagai tahta milik Allah Ta'ala. Yang orang lain tak boleh. Tiba-tiba kita singkirkan Allah dan kita letak kat situ ialah orang lain, atau kita letak manusia biasa letak kat situ, maka sudah tentu menjadi satu kezaliman yang besar, sebab kita letak seseorang bukan pada tempat dia. Maka begitulah Allah. Itu kita letak Allah di suatu tempat yang bukan tempat dia. Tempat Allah Ta'ala tu kita ganti orang lain. Itu syirik. Ataupun letak dua-dua sekali. Allah Ta'ala pun ada tempat tu, orang lain pun ada. Maka itu adalah syirik-syirik yang merupakan dosa-dosa yang besar. Jadi syirik itu pula banyaklah. Syirik itu, pembahagian syirik itu tuan-tuan boleh lihat di dalam kitab, iaitu di antaranya ialah kitab yang daripada syarah ataupun kumpulan kepada hadis Al-Mukhtar Al-Hadis. Itu Al-Hadis tu maknanya berkenaan dengan perkara-perkara yang menjadi dosa besar, iaitu melakukan syirik kepada Allah. Baik, kita sambung tuan-tuan yang ada buku. Kita sambung muka surat 111. Kita sambung muka surat 123. Pada muka surat 123 di bawah fasal ataupun tajuk menyengutukan Allah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menyembah selain Allah itu atau menyengutukan Allah adalah sebesar-besar kezaliman. Itu maknanya menyengutukan Allah itu adalah sebesar-besar kezaliman. Dosa yang paling besar daripada dosa-dosa besar. Al-akbaru minal kabair. Maknanya dosa besar daripada yang besar-besar. Maka itu adalah syirik kepada Allah. Jadi kita jangan mensyirikkan Allah pada zatnya, pada af'alnya, pada as-sifatnya, pada asma'nya dan pada hukum hakamnya. Maknanya hukum hakam Allah jangan kita letak hukum hakam ciptaan manusia, ataupun hukum hakam atau kepercayaan yang lain yang bukan daripada hukum hakam Allah. Jadi jangan letak tempat yang Allah Ta'ala dah sebut ada hukum daripada hukum hakam Allah, maka kita dilarang daripada menukarkannya. Jadi tak boleh. Sebab tu kita tak boleh berhukum dengan hukum yang lain daripada hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah zalim.
Dan siapa yang tak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang fasik, yang melakukan kejahatan di muka bumi Allah Ta'ala. Jadi dengan kerana itu, jangan kita meletakkan hukum yang lain daripada hukum Allah. Kecuali tidak disebut secara sarih dan jelas oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun Nas. Contohnya, undang-undang jalan raya, undang-undang apa lagi yang berkait dengan undang-undang penerbangan. Jadi itu yang tak disebut secara detail. Walaupun dari segi secara asasnya ada yang menjadi rujukan, tapi di sana tidak disebut secara detail, maka kita boleh mengambil asasnya saja. Mana maqasid daripadanya. Iaitu contoh kita kata undang-undang jalan raya. Undang-undang jalan raya. Kita tak satu undang-undang terperinci tidak ada dalam Al-Quran. Berkenaan dengan traffic light, berkenaan dengan cara pembahagian jalan, divider dan sebagainya. Itu tidak ada. Tapi dari segi rohnya ada. Iaitu rohnya apa? Iaitu keadilan. Di mana kalau kita buat undang-undang traffic light tadi, ialah undang-undang yang membawa keadilan dan keselamatan. Itu maknanya, itu dipanggil ruh asas di dalam perlembagaan ataupun dalam undang-undang Islam. Itu ruh asas dia. Mesti ada keadilan dan mesti ada keselamatan atau kedamaian di dalamnya. Jadi makna bila tak ada satu peraturan khusus daripada Islam, maka kita boleh buat yang lain. Jadi itu dia. Tapi kalau ada, maka tidak boleh. Baik. Demikian yang disebut oleh Luqman, Luqmanul Hakim, seorang yang ulama kata bukan nabi, bukan rasul, tapi seorang yang saleh, yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesalehannya. Baik, saya nak tanya sambil itu pada tuan-tuan semua, suara saya clear tak? Suara pada pagi ni. Sebab pagi ni kita pakai pada sebentar tuan-tuan. Baik. Kerana pada pagi ni kita pakai mic yang khusus ini. Minta kalau clear, biasanya sahabat saya Nizam, dia akan telefon kalau tak clear. Jadi selamat datang pada sahabat-sahabat yang telah pun muncul di skrin saya pada pagi ini. Okey, alhamdulillah, sangat jelas kata Ustaz Zaidi tadi, sangat jelas, alhamdulillah. Aisyah Sufi pun kata jelas. Dan selamat datang saudara Cikgu Rusni Nizam tadi. Kemudian kakak saya Zakiah Hasni hadir pada pagi ini. Tempat beliau pun mungkin masih PKPD lagi. Selamat datang saudara Ismadi Ismail daripada Gambang. Hari ni Gambang pula. Gambang, dia selalu bergerak. Betul, selamat datang Ustaz Nabil Rada, Abang Man daripada Indra Mahkota, dan seterusnya kepada si Puzeli daripada Kuala Terengganu. Alhamdulillah pagi ni guna mic yang dihadiahkan oleh saudara si Puzeli ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakallah mendapat keberkatan daripada Allah. Saudara Muhammad Abdul Muhyiddin daripada, alhamdulillah suara pun jelas pada pagi ni. Saudara Azlan Haji Alias, alhamdulillah Pasir Gudang, daripada Pasir Gudang. Sebagaimana saya sebut, lama dah tak ke Pasir Gudang ni juga, tak berjalan jauh. Ini sahabat saya Abang Hamdan, Tuan Haji Hamdan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam semua kita pada pagi ni. Saya Yahya, alhamdulillah. Baru ni saya kata dalam satu komen pada satu hari, saya pun kata saya tak pandai nak sebut, nak kata selamat datang Puan Sa ke selamat datang Tuan Sa. Jadi rupanya akhirnya sekali tahu bahawa Tuan Sa, Tuan Sa Yahya. Satu saya ingat beliau pun daftar sebagai sebagai peserta program pondok online. Selamat datang lagi lah kepada saudara Rusni Nizam Abdul tadi, cikgu Nizam, dan seterusnya kepada Aisyah As-Sufi yang hadir. Jadi insya-Allah kita sambung. Kalau clear dah, alhamdulillah. Suara pun clear, video clear, okey lah. Maknanya untuk kita dapat manfaat daripada kitab ini. Baik. Berkata Luqmanul Hakim. Jadi Allah Ta'ala rakamkan. Allah Ta'ala ucap balik. Sebut balik ucapan Luqmanul Hakim kepada anak dia. Jadi nak menunjukkan bagaimana ini bukan sebarangan orang ini. Makna Luqmanul Hakim ini
dan setengah ulama menyatakan dia Nabi. Jadi maknanya itu orang yang hebat. Kerana itulah Allah Ta'ala memetik ucapannya, ambil ucapan dia letak dalam Al-Quran, dibaca oleh kita seluruh umat Islam zaman bersamaan. Jadi makna seterus sampai ke akhir zaman. Begitu juga ucapan Umar. Ucapan Umar. Bila Nabi baca kepada Umar dan sahabat-sahabat yang lain, Allah Ta'ala menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nabi baca ayat tu kepada Umar, kepada sahabat, dan dalam ramai-ramai itu ada Umar. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah kata kami telah menjadikan insan, manusia itu sebaik-baik kejadian. Lalu Umar ni berasa tersentuh hati dia. Dia kata, Masya Allah, Allah Ta'ala yang puji kita. Allah Ta'ala kata kita ni manusia sebaik-baik kejadian. Lalu Umar pun kata kepada Nabi. Umar kata apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, maha mulia Allah. Dialah yang sebaik-baik pencipta. Itu kata Umar. Jadi Umar ni rasa tersentuh hati. Allah dah puji kita sebagai kejadian terbaik. Jadi Umar puji Allah Ta'ala balik. Kerana baiknya kita ni Allah Ta'ala lah yang mencipta. Baiknya kita ni. Sebab walillahil hamdu. Segala jenis pujian itu bagi Allah Ta'ala. Maka tiba-tiba kemudian turun ayat kepada Nabi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini yang kita baca dalam sujud as-sajdah. Tiap-tiap hari Jumaat itu hari kita baca itu. Makna memuja dan memuji Allah sebaik-baik Tuhan yang mencipta. Jadi makna sebab itulah tak ada apa pun ciptaan Allah ni yang cacat. Makna tidak ada satu pun yang sia-sia. Yang tak ada faedah, yang tak kena. Betul Allah Ta'ala suruh kita lihat alam. Daripada melihat alam itu merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi kata Luqmanul Hakim, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di mana kata Allah, dan ingatlah. Allah Ta'ala kata, ingatlah wahai Muhammad, ketika Luqman berkata kepada anaknya. Jadi Luqman ni dia suka nasihat anak dia. Suka nasihat, suka beri pesanan. Jadi Luqmanul Hakim. Jadi maknanya dia pesan pada anak dia, kata apa? Ketika memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, dia kata ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau syirikkan Allah Ta'ala. Jadi jangan syirikkan Allah dengan apa pun, dan letaklah Allah itu satu-satunya dalam hati kita. Jadi maknanya baru kita akan rasa tenang. Sebab tu saya sebut semalam dalam posting saya pada sahabat-sahabat dalam kelas khas hikam. InsyaAllah kelas hikam kita pada hari Khamis malam Jumaat ni, pengulas dia antaralah Tuan Guru Sidik Noh daripada Perak. Jadi insyaAllah bagaimana saya janjikan dulu, mana kita akan cuba dapatkan pengulas-pengulas 2 orang pada setiap minggu untuk mengulas kitab hikam. Lepas tu kita bincang, kita para asatizah ramai dalam tu, para tok guru pondok pun ramai duduk dalam grup khas kitab hikam itu. Jadi lepas tu kita buka pada ramai untuk bertanya, untuk beri pandangan lanjut lagi. Sebab tasawuf ini satu bidang yang rumit juga, kerana dia melibatkan soal zauq, soal rasa, soal jiwa rohani, dan benda itu tak dapat diterjemah secara akli biasa. Jadi sebab itu kita bincang, kita rujuk kepada para alim ulama yang masih hidup, dan rujuk pada kitab-kitab ulama yang telah meninggal. Di antaranya kitab daripada Ibnu Ajibah, kitab dia Iqazul Himam daripada Ibnu Ajibah yang wafat pada tahun 1335 Hijrah, merupakan di antara kitab yang popular lah dalam menghuraikan pengertian hikam. Sebelum pada itu juga di antaranya ialah Syekh Az-Zarruq. Itu juga dalam Wazifah Az-Zarruqiyah itu banyak itu perkara-perkara yang dapat menterjemahkan pengertian hikam itu. Baik, jadi insya-Allah kata Luqman kepada anak dia. Jadi saya sebut semalam dalam tu saya sebut bahawa apa di antaranya, maka kalau sekiranya hidup kita ni, hari-hari yang kita lalui ni, sibuk nak jaga hati manusia, kita akan lelah. Kita akan lelah. Kita sibuk nak cari redha manusia, kita akan lelah. Lelah kerana apa? Kerana manusia tu ramai. Nak puas hati, nak memuaskan hati orang ramai, memang satu kelelahan.
satu kelelahan kita. Orang tu kita buat orang ni puas hati, yang tu tak puas hati. Dan manusia tu pula mempunyai beragam perangai dia. Jadi sebab tu kita takkan mampu nak memuaskan hati manusia. Sebab manusia tu ramai dan manusia tu banyak kehendak dia. Orang tu nak begini, yang tu nak begitu gini. Tapi yang paling tenang ialah apabila kita mencari redha Allah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tu satu, esa je. Dia seorang saja. Jadi kita puaskan hati dia, maka dan kita pun tahu dah apa yang Allah Ta'ala nak. Dia tak beragam. Tak sekali begitu, sekali begini, tidak. Apa yang Allah Ta'ala nak, itulah yang ada dalam Quran dan hadis. Jadi maknanya kita tenang. Sebab tu orang yang berusaha menjadikan hidup dia mencari redha Allah, dia akan tenang. Tapi kalau hidup dia sibuk nak cari redha manusia, maka dia tidak akan tenang. Daripada muda sampai ketua sampai mati dia tidak akan tenang. Jadi sebab itu kita cari redha Allah. Orang kata tu macam-macam lah. Asalkan betul dengan kehendak Allah, maka kita tak dapat nak menolak orang nak kata. Kita tak dapat nak stop orang nak bercakap. Orang nak kata, orang nak buat fitnah, orang nak macam-macam. Tak dapat nak stop. Jadi cukup dengan kita dan Allah. Itu di mana kita tenang. Baik. Jadi kata Luqmanul Hakim, dia kata, janganlah kau syirikkan Allah Ta'ala. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Kerana sesungguhnya syirik itu satu dosa yang sangat besar. Dosa syirik membatalkan hak-hak seseorang hamba untuk memasuki syurga Allah Ta'ala. Itu jaga. Dosa lain kita boleh taubat. Dosa lain boleh taubat. Betul, satu-satunya dosa yang tidak diterima taubatnya oleh Allah ialah syirik. Dosa murtad, keluar daripada agama. Sebab apa? Bila syirik, terbatal akidah, tak cukup dengan taubat. Mesti dimulai dengan kembali bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semula barulah sah, baru dia bertaubat balik. Jadi maknanya itu besarnya syirik ini. Kenapa syirik? Menafikan seseorang itu untuk masuk surga Allah Ta'ala. Jadi dia satu orang yang syirik, mensyirikkan Allah, tak boleh masuk surga. Berbeza dengan dosa-dosa besar yang lain. Berbeza. Dosa besar lain berbeza. Kita lakukan satu dosa besar, ulama-ulama bahas. Di antaranya adalah ulama dalam mazhab dalam mazhab Jabariyah, benda semua itu adalah bahas tapi di antara pegangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaahnya ialah orang-orang yang berdosa besar tidaklah dia itu kekal dalam neraka. Yang dosa besar. Maknanya kalau dia berdosa besar kemudian dia tak bertaubat, maka dia masuk neraka. Tapi akhirnya dia akan masuk surga. Kerana dalam hatinya masih ada benih tauhid kepada Allah Ta'ala. Ini keadilan Allah. Itu. Tapi kalau Allah Ta'ala terima taubat dia, maka hapuslah masuk neraka tadi. Maka tak dimasukkan ke dalam neraka. Ataupun dia bertaubat, tapi Tuhan tak terima taubat. Jadi maknanya, ataupun dia tak bertaubat, tapi Allah ampunkan dia. Itu semua kehendak Allah. Jadi sebab itu, yang lain itu boleh kembali masuk surga. Tapi ada pun syirik, mereka itu kekal di dalam neraka selama-lamanya kerana mereka kufur. Itu mereka kata, dimasukkan ke dalam neraka. Yadkhuluna nara. Mereka itu masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Jadi syirik ni besar dosa dia. Walaupun seseorang itu melakukan dosa yang besar, namun selagi akidahnya tidak batal dan tidak menyengutukan Allah, ia masih layak untuk mencapai nikmat syurga setelah menjalani azab dan hukuman atas dosa-dosanya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Zarrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani atin min rabbi fa akhbirni aw qala bashirni. Qala basyarani annahu man mata min ummati la yushriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraka? Qala wa in zana wa in saraka. Ini makna dalam sebuah hadis, ini makna dikatakan bahawa bila orang yang berdosa besar sekalipun selagi dia tak syirik kepada Allah, maka dia boleh masuk surga balik. Walaupun dia
dimasukkan ke dalam neraka. Demikian pendapat dan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu saya sebutkan tadi. Makna pegangan, kesimpulan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitu sebesar mana pun dosa seorang itu, selagi dia tidak syirik, maka dia tetap akhirnya akan dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Sabda Nabi SAW. Dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Zarrin, Abu Zar meriwayatkan satu hadis, Nabi kata apa? Nabi kata, telah datang kepadaku, kepada seorang yang datang daripada sisi Tuhan. Nabi kata, atani, telah datang padaku, atin, telah datang padaku seorang yang datang. Qala Rasulullah, atani atin, telah datang padaku seorang yang datang. Iaitu ulama hadis mengatakan Jibril lah. Jibril berkata, sebab Jibril ni selalu mengunjungi Nabi. Jibril mengunjungi Nabi 3 sebab. Sebab yang pertama, kerana menyampaikan wahyu. Sebab yang kedua, kerana nak memberikan nasihat ataupun apa-apa teguran daripada Jibril. Dan yang ketiga, datang kerana nak bertadarus dengan Nabi, khususnya pada sepanjang bulan Ramadan. Jadi ini di antara yang dikira sebagai datang kerana nak memberikan satu kenyataan daripada Jibril. Dan dia bukan hadis, dia bukan wahyu. Baik, kata Jibril, Jibril berkata, dan Jibril datang ni buat apa? Kata Nabi, basyarani, dia nak mengembirakan aku. Makna Jibril datang ni salah satu sebab yang kedua Jibril datang tadi, iaitu memberikan khabar gembira, untuk menyampaikan nasihat, maklumat kepada Nabi SAW. Apa kata Jibril? Man mata min ummati. Nabi kata, Jibril cakap ke aku, man mata min ummati, siapa yang mati di kalangan umat aku. Umat aku ramai-ramai ni, kalau siapa saja yang mati, maka kata Nabi, la yusyrik billah, sedangkan dia tak mensyirikkan Allah. Hari dia mati itu dia tak mensyirikkan Allah. Maknanya dia tidak mensyirikkan Allah syai'an, akan suatu pun, dakhalal jannah, maka dia masuk surga, kata Jibril kepada aku. Itulah yang Jibril beritahu aku, kata Nabi. Lalu aku pun kata pada Jibril. Jadi Nabi menceritakan. Jadi bila Jibril kata ke aku macam tu, bahawa mana-mana umat aku yang mati masuk surga, maka asalkan dia tak syirik, maka aku pun tanya Jibril. Nabi nak kepastian. Lalu Nabi kata apa? Wa in zana wa in saraka, masuk surga. Kalaupun dia berzina dan dia mencuri, mencuri pun masuk surga. Berzina pun masuk surga. Qala, kata Jibril, wa in zana wa in saraka. Ya, walaupun dia masuk, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tapi dia tetap akan masuk surga. Kenapa? Kerana dia seorang yang ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah. Allah tidak akan mensia-siakan dia. Itu tapi masalahnya masuk neraka dulu itulah. Kerana itulah kita diminta supaya bertaubat kembali kepada Allah. Taba ilallahi taubatan nasuha, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah sekalian kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kenapa? Kerana tak nak masuk neraka itulah. Masuk neraka sebab masa yang bukan sedikit, azab yang bukan sedikit. Berasa nak minum, Allah beri minum, tapi hamim, minuman daripada gelegak api neraka. Maknanya kalau kita pernah tengok tempat pencairan besi tu, tempat besi tu dicairkan, kilang-kilang besar kan, yang buat steel. Kalau dulu kat dengan kat perwaja steel tu, dekat dengan pengadukan, dia cairkan besi tu, dia cairkan besi, dia bentuk balik sebagai proses dia. Maka masa besi tu cair, api itulah besi tu. Besi itu jadi api. Maka begitulah neraka yang sangat dahsyat. Lebih daripada itu lagi. Api dunia ni, sepanah-panah api dunia, baru hanya 1/70 daripada kepanasan api akhirat. Sebab itulah kita bila nak melakukan dosa, berasa nak buat maksiat, maka jaga-jaga. Maka ingat kepada neraka Allah Ta'ala. Itu berjaga-jaga. Sifat nak buat maksiat ni semua orang ada. Sebab Allah Ta'ala bekalkan belaka keinginan itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mana Allah Ta'ala bekalkan dalam diri manusia, diri ulama', diri orang jahil, diri orang kampung, diri orang bandar, orang kaya, yang miskin, tua, muda. Tuhan letak semua. Letak apa? Letak keinginan kepada kebaikan dan keinginan kepada keburukan. Semua ada. Tua lah macam mana, alim lah macam mana pun,
Kalau dia tak dipelihara oleh Allah maksum, maka dia ada keinginan kepada dosa. Tapi kenapa dia berjaya jadi orang yang soleh? Kenapa dia berjaya jadi awliya ilah, para wali-wali Allah? Kerana dia tahan. Dia tahan diri dia. Itu dipanggil mujahadah. Dia panggil apa? Dia bersabar dengan diri dia. Lalu berjaya dia. Maka juga kita pun begitu. Kita pun sama. Maknanya kalau ada keinginan pada keburukan, kejahatan, maka kita tahan. Kita sabar. Kita ingat neraka Allah Ta'ala itu sangat panas. Jadi itu di antara apa yang perlu. Sebab tu saya sebutkan semalam, perlu peringatan daripada masa ke semasa. Itu yang saya sebut cantik sahabat-sahabat kepada jamaah tabligh. Lepas pada solat, baca buku. Lepas pada solat, baca buku. Baca hadis. Walaupun sekadar baca hadis, tak hurai apa-apa pun. Tapi menjadi peringatan. Maknanya menjadi satu teguran peringatan pada kita. Jangan duk galak sangat atas dunia ni. Jangan duk galak macam tak mati-mati. Jadi sebab itulah kita kena ingat kepada kematian. Jadi jangan syirikkan. Manakala orang yang mensyirikkan Allah, sama hukumnya dengan orang yang kafir yang dijanjikan neraka oleh Allah. Jadi sebab itulah syarat nak masuk surga mesti Islam. Mesti sah rukun Islam dia dan iman dia. Jadi mesti sah rukun Islam dia. Jadi ada orang kata kalau begitu zalim lah. Zalim maknanya orang kafir walaupun dia baik, dia dermawan. Orang kafir dermawan, dia rajin buat kebajikan, pantang rumah anak yatim, dia bantu. Kadang-kadang ada setengah tu orang bukan Muslim, kan? Sahabat-sahabat saya lah selalu yang buat pondok, yang buka pondok pusat-pusat pendidikan ni, kadang-kadang yang derma tu, yang beri sumbangan batu bata, kayu, apalagi pasir, simen, yang bukan Islam pun ada. Kadang-kadang tokek hardware pun. Bila nak bayar, dia kata tak apalah, kali ni tak payah bayar. Saya pun nak buat amal jariah. Jadi kata dia. Tapi walaupun begitu baik dia, walaupun begitu dia beramal, maka kerana dia tidak Muslim, maka dia tidak akan masuk surga. Dia pasti tetap akan dimurkai dan dibakar oleh Allah. Dia tak boleh masuk surga. Jadi ada orang kata, kalau begitu zalimlah Allah. Zalimlah Allah. Dia orang baik, dia orang sebagainya. Maka tak akan masuk neraka juga. Takkan tak masuk surga. Itu tidak zalim. Sebab Allah Ta'ala dah turunkan peraturan. Itu ketetapan Allah. Ketetapan Allah. Iaitu, ya ayyuhallazina wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh. Jadi semua itu beramal dengan amalan yang soleh, dia beriman, maka masuk surga. Allah dah tetap dah. Kalau dia kufur, habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Batal segala amal kebajikan dia di dunia dan di akhirat. Kita kata tak jadilah begitu. Allah Ta'ala dah tetap peraturan. Macam ni lah. Macam kita kata apa? Kita ni musim peperiksaan SPM. Musim peperiksaan SPM. Jadi kita ni pensyarah. Pensyarah. Jadi berasa nak pergi ambil SPM lah sekali lagi. Nak ambil SPM. Tapi kali ni tak daftar. Kita cuma nak pergi menompang. Ketika anak-anak kita ambil SPM, kita pun nak pergi menompang. Kebetulan cikgu pun serabut tengok kita, dia beri juga lah meja. Adalah meja dengan kursi, tapi bukan duduk dewan peperiksaan, duduk luar, kat kaki lima. Letak situ kat kaki lima. Dia pun pelik, kenapa pula orang tu ni nak ambil SPM. Jadi bila kita pun ambil SPM, tak daftar, kita tak daftar. Tiba-tiba kita dapat semua A+. Dah profesor. Jawab soalan SPM, A+ lah, apa lagi? Semua lulus. Semua A+, memang cemerlang. Kita pun melompat sampai nak jatuh dalam longkang. Contohnya, seronok sangat. Tiba-tiba nak terima CJ, pihak Kementerian Pelajaran kata, ataupun pihak sekolah kata, tak ada CJ. CJ Encik tak ada. Kenapa tak ada? Kan saya jawab semua betul. Semua A. Tak ada kertas pun hak Z. Makna tak ada kertas E pun. Kata cikgu, memang betul lah, Encik jawab betul, tapi Encik bukan calon peperiksaan, bukan calon SPM, datang menompang je, kursi pun duduk kat luar meja. Jadi begitulah orang kafir. Maknanya walaupun dia berkebajikan, walaupun dia taat, walaupun dia baik, tapi kerana sepatah perkataan tak keluar pada mulut dia yang dinamakan syahadah, maka dia tak sah untuk masuk surga Allah Ta'ala. Itu dia, kisah dia. Jadi makna, jangan duduk sedap-sedap nak kata ke Allah. Ini ramai zaman liberal, zaman pemikiran manusia nak bebaskan diri daripada terikat dengan agama. Maka keluar perkataan pelik-pelik.
Kononnya aku ni bebas nak cakap apa kerana aku ada otak, aku ada pemikiran. Jadi ni manusia penyakit orang-orang moden. Itu penyakit orang-orang zaman moden kita sekarang ni. Jadi sehingga kata Allah Ta'ala ni apa pasal pula dia buat babi, lepas tu dia haramkan babi. Kalau dah tahu nak haramkan babi, tak payah buat lah. Tengok sedap dia bercakap. Sebab dalam kepala otak dia duk faham setiap yang Tuhan buat tu untuk dimakan. Dia ingat ke begitu? Setiap yang Tuhan buat untuk dimakan? Tak. Ingat Allah Ta'ala ni fikir makan saja. Untuk kita, Allah Ta'ala sediakan seluruh prasarana kebaikan, manfaat kepada manusia. Kepada manusia. Kalau nak kira buah-buah hak pahit tu, buat apa Tuhan buat? Nak makan pun tak boleh. Tapi bukan untuk makan buah yang pahit tu. Kebaikan dia untuk benda lain. Untuk ubat-ubatan, untuk buat kosmetik dan sebagainya. Tengok. Ingat Allah Ta'ala ni fikir soal makan je. Ni manusia. Dia otak dia dah terseliuh orang panggil. Bila otak terseliuh, begitulah keadaan. Tuhan buat babi. Lepas tu dia haram babi. Macam mana Tuhan? Sedangkan Tuhan buat babi itu bukan untuk dimakan. Bukan makan. Sebab tu awal-awal lagi Allah Ta'ala kata haram. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, khinzir, babi. Daging babi. Jadi Allah Ta'ala haram. Dah tu buat juga kenapa? Buat juga tu ada kebaikan untuk lain. Dari segi nak mengimbangkan ekosistem dalam kehidupan manusia. Kalau tak ada babi sekarang. Kalau tak ada babi, babi makan kita apa ni? Rimau makan kita pula. Jadi muncullah ada babi. Orang buka kebun dalam hutan zaman-zaman dulu. Buka kebun duduk tengah hutan. Nasib baik ada babi. Nasib baik ada babi. Kalau tak ada babi, harimau pergi makan orang tu. Jadi muncul ada babi. Jadi babi tu ada juga kebaikan dia. Lepas tu disodok tanah lagi. Menjadikan tanah tadi, kawasan tanah yang saya sebut hari tu. Kawasan tanah kalau kita masuk dalam hutan ke dalam mana, kawasan tanah yang ada kesan babi, tanah tu subur. Kenapa? Tanah itu ada cacing. Babi dia cari cacing. Jadi bila tanah tu banyak cacing, tanah tu subur. Mana kenapa cacing tu bawa baja-baja kompos daripada reputan-reputan daun-daun kepada tempat itu. Kemudian ada ruang pengedaran udara dalam tanah. Jadi itu semua kebaikan. Jadi jangan kita nak sedap-sedap kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik. Selamat datang pada sahabat-sahabat yang telah muncul tadi. Di antaranya kita berhenti kat apa tadi? Kita jauh dah. Kita berhenti antara Aisyah Sufi, Abdul Halim Yahya daripada Gombak Setia tadi, Ustazah Nora yang sentiasa hadir pada setiap pagi. Mana tadi? Ustazah Nora yang sentiasa hadir pada setiap pagi. Selamat datang Ustazah daripada Serdang, Kedah. Alhamdulillah bertambah clear. Tambah clear suara kan. Itu pakai mic ni. Alhamdulillah. Semalam tu duk pakai mic laptop saja. Dia tak clear sangat. Kemudian Abang Hamdan, Harry Samsudin daripada Padang Besar. Selamat datang akhir. InsyaAllah dapat bergerak nanti. Saya akan semua pergi ke Padang Besar. InsyaAllah kita cari-carilah laksa Kok Mak ke. Dekat dengan Kok Mak. Baik, kemudian di antaranya ialah Abang Hamdan daripada Gombak, Kelia. Azizi Kola daripada Kuala Kedah. Di maknanya ini orang Kuala Kedah ni. Tuan-tuan yang nak pergi ke Langkawi kena lalu ke Kuala Kedah dulu. Kuala Kedah ataupun Kuala Perlis. Jadi pergi ke Kuala Kedah. Dulu Kuala Kedah tak ada, Kuala Perlis saja. Saya dulu pernah pergi ke Langkawi ni awalnya tahun 70-an dulu. Akhir 70-an. Ingat lagi pergi dijemput ceramah pada tahun 80-an. Pada awal 80-an. Tak ingat dah. Saya dijemput ceramah selepas peristiwa Memali. Lepas peristiwa Mali, dijemput ceramah kat sana. Jadi malam tu ceramah kat dekat dengan Padang Lalang tu. Dekat dengan Padang Lalang ke. Jalan nak pergi ke Ulu Melaka. Dan nak terus ke airport Padang Maksirat tu lah. Jadi ceramah situ. Malam tu ceramah dekat dengan persimpangan jalan tu. Ceramah dengan Ustaz dengan Yusuf Husin. Dengan abang Ucok gitu. Abang Cok daripada Memali. Beliau kena tahan ISA, lepas tu dibebaskan. Lepas bebas tu 2 hari terus ceramah di Langkawi. Jadi ceramah malam tu memang ramailah. Ramai orang dan ramai FRU daripada orang. Daripada orang biasa. Itu dia cerita Langkawi. Lepas tu duduk berulanglah ke Langkawi. Dan ramai sahabat-sahabat di sana dan sebagainya.
dan memenuhi juga program-program jamaah di Langkawi. Baik, kemudian di antaranya ialah Yusliha hadir pada pagi ini, saudara Yus kita. Alhamdulillah hadir. Yus ni wakil jualan buku saya daripada terbitan UMS Dakwah and Publication di Gombak. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan buku pada beliau lah. Nuah Al-Khattab, masya-Allah, Nuah sampai ke Port Dickson pula dah pagi ni. Alhamdulillah. Pergi jangan duk bukanlah tempat orang ramai sangatlah. Ni musim-musim Covid ni. Insya-Allah setakat biasa-biasa okey. Kemudian saudara Encik Rusdi daripada Presiden Perakan anak-anak Kelantan di Pahang. Alhamdulillah pagi ni clear. Saudara Fakhruddin Sulaiman, alhamdulillah Sabah clear daripada Sabah. Semoga Allah pelihara iman kita semua, insya-Allah. Mana supaya Allah pelihara. Ini Sabah ni memang cabaran sikitlah pada negeri lain dari segi mempertahankan Islam itu sendiri. Jadi makna sabar pada orang Sabah. Dan alhamdulillah saya pun punya ramai sahabat-sahabat daripada para asatizah daripada PMPS Pondok Muafakat Pertubuhan Muafakat Pondok ni yang ada pondok di sana, buka cawangan. Contohnya Pak Long Johari, Pondok Hidayah di Kedah. Dia ada pondok dia ada 2 buah tak silap saya. Di Tamparuli, lepas tu ada tempat lain lagi. Di mana Tamparuli ada selain pada tu di Ranau ke sebagainya. Jadi ramai sahabat, Ustaz Syekh Zainal Asri, Zainal Abidin ada sana pondok dia. Saya sendiri pun ada pondok kat sana, cawangan di Putatan Sabah. Jadi alhamdulillah kita makin kembangkan pondok ni. Sampailah ke Kota Belud, pergi sampai ke jauh-jauh sana, dan yang paling berperanan di sana dalam menjayakan pondok ni ialah Ustaz Anwar. Cikgu Anwar, sahabat kita di sana, asal Semenanjung, rasanya tak balik dah duduk sana dah. Dia rasa tak balik dah. Itu insya-Allah memainkan peranan menyebarkan Islam. Alhamdulillah Islam semakin berkembang menghadapi cabaran yang banyaklah, khususnya di Sabah. Diucapkan sabar kepada sahabat-sahabat kita yang memainkan peranan dalam dakwah, walaupun kadang-kadang tidak melalui laluan politik, tapi mereka melalui laluan NGO, laluan dakwah. Alhamdulillah sampailah kepada Pulau Bagi. Di Pulau Bagi sana Islam dakwah disampaikan, alhamdulillah, pada sahabat-sahabat kita. Dan seterusnya kepada selamat datang kepada sahabat kita saudara Zulkifli daripada Kuantan. Alhamdulillah hadir setiap hari, dan insya-Allah esok saudara Zulkifli ini terlibat dalam peserta kuliah Ibnu Aqil. Insya-Allah pukul 10.30 pada pagi ni kita mula kelas pertama pengajian pondok online, iaitu kelas Nahu Matan Al-Ajrumiyah. Matan Al-Ajrumiyah asas dia. Walaupun bunyi Matan Al-Ajrumiyah tapi tak belajar Matan Al-Ajrumiyah, payah nak faham Nahu. Jadi inilah kehebatan Matan Al-Ajrumiyah. Karangan Imam karangan Imam Al-Ajruni. Abu Muhammad nama dia? Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad. Dia mengarang kitab, berasal daripada Morocco, daripada Fes. Morocco mengarang kitab ni. Jadi beliau karang kitab ni yang kemudian beliau wafat pada tahun 723. Pada tahun 723 sempat belajar. Pada tahun dia lahir, tahun itulah Imam Ibnu Aqil mengarang kitab Matan Alfiyah tu meninggal. Jadi beliau pun nak pergi ke Mekah, singgah di Mesir dan belajar dengan pakar Nahu pula di Mesir. Dan sehingga beliau membawa aliran Nahu dalam mazhab Kufah. Aliran Nahu dalam mazhab Kufah, dan ada pun Ibnu Aqil membawa Nahu dalam mazhab Basrah. Itu kita bincang nanti. Ada Nahu pun dia ada mazhab Kufah, mazhab Basrah. Ada satu lagi mazhab Al-Andalus. Mazhab Andalusia. Ini maknanya di antara. Jadi insya-Allah akan start pada hari ni pukul 10.30. Jadi habis kuliah kita pukul 10 ni, jadi kita akan sambung pukul 10.30 kuliah Nahu, dan pendaftaran telah pun ditutup. Jadi ramai kat sahabat-sahabat yang tak sempat. Sebabnya kadang-kadang tu tak sempat tu bukan apa, kita dah hantar mesej di mana dah beritahu dah listkan senarai
apakah subjek dalam pengajian pondok online ni. Jadi kita listkanlah, ada Nahu, ada Matan Zubair, ada Bidayatul Hidayah, ada Hidayatul Salikin, serta dengan nama gurunya sekali, dengan jadualnya sekali, nombor telefon. Jadi kita buat arahan, siapa yang nak daftar, pilih subjek, lepas tu send maklumat, nama, negeri, nombor telefon, hantar terus kepada guru subjek tadi. Semua telefon semua dah ada kat situ. Tapi apa yang berlaku kadang-kadang tu, dihantar dulu. Dihantar mesej. Ustaz, dengan cerita kata buka pondok online. Kita pun kata ya. Duduk petang kan pula ada mesej lagi. Boleh tak saya nak masuk? Kita kata boleh, insyaAllah. Lepas tu dihantar mesej lagi. Kita apa? Jadi duduk panjang begitu. Last kali habis tempoh pendaftaran. Jadi saya pun dah beritahu nak daftar, beritahu nama dan sebagainya, ikut arahan dalam tu. Jadi walau bagaimanapun mungkin ada setengah tu dia tak dapat maklumat tu. Dia cuma dapat cerita pondok online, tapi bagaimana maklumat. Jadi insya-Allah pada yang tak kesempatan masuk dalam fasa pertama ni, maka kita akan buka fasa kedua. Tapi fasa kedua tu subjek lain pula. Subjek lain. Jadi insya-Allah mudah-mudahan usaha kita ni dilihat oleh Allah sebagai usaha yang meninggikan kalimat Allah, li'a'la'i kalimatillah, mengembangkan ilmu agama Allah. Jadi selamat datang juga kepada Ustaz Abu Habib. Ustaz Abu Habib ni Ustaz Anwar Khairul Anwar masuk juga dalam pondok online ni. Saya tu tak tahu Ustaz masuk berapa kelas. Dengan ceritanya banyak kelas juga kan. Jadi insya-Allah kelas saya rasanya Ustaz masuk Matan Zubair. Kelas saya. Kemudian Aisyah Sufi pun rasanya masuk juga. Semoga Allah berikan hidayah dalam hati mereka. Kelak itu iaitu hati hati siapa tadi? Yang kita tengah bincang tadi lah. Jadi mudah-mudahan atau ni disabahkan dan sebagainya. Syarifah Zahra, alhamdulillah clear. Puan Syarifah Zahra yang saya katakan baru ni tak silapnya anak beliau yang belajar di Morocco juga berdaftar dalam pondok online. Kemudian selamat datang Badai, sahabat kita Badai, Tawa Jelas dan Terang. InsyaAllah buku yang saya kirim rasanya sehari 2 hari sampailah Badai. Buku hadis-hadis politik dan hadis-hadis tasawuf yang sedang kita baca sekarang. Ustaz Abu Habib, ramai manusia jadi macam sekarang Ustaz. Jadi apa? Jadi macam itu sekarang. Ramai begitulah manusia sekarang yang jenis liberal dan sebagainya. Dan mungkin yang dimaksudkan oleh Aisyah Sufi tadi ialah manusia-manusia yang liberal ni. Jadi kita mohonlah, betul saya sebutkan semalam. Saya sebutkan bahawa manusia yang menolak dan tak menerima Islam ini majoritinya kerana jahil, bukan kerana jahat. Tapi jadi kerana jahil itu kita sebarkanlah ilmu, kita sampaikan ilmu. Insya-Allah masing-masing kita berperanan. Tuan-tuan juga berperanan. Sebab tu saya kata boleh share. Sekarang kita baru ada 189 share. Reaksinya 103, komennya 42. Jadi maknanya tuan-tuan boleh share lagi, share lagi, insya-Allah dapat pahala, asalkan apa yang sampai ni kebajikan. Sebab tu saya tulis awal-awal tu, jika didapati ini adalah kebajikan, maka share lah. Mudah-mudahan kita semua dapat ilmu. Ataupun sekurang-kurangnya yang dah asatizah ustaz dia ingat balik. Contoh tadi Ustaz Zaidi bekas YB Templar kan, mana beliau masuk walaupun dah ustaz. Jadi kerana ada benda yang kadang-kadang kita lupa, kita nak ingat balik. Itu untung bila kita duduk dalam jamaah ni, orang tu bercakap, orang tu kuliah kita ikut, orang ni kuliah kita ikut, jadi akhir sekali kita ingat apa yang kita tak ingat. Baik. Saudara Anwar katakan suara clear, alhamdulillah. Irma Surya Rashid, alhamdulillah, Malawati clear pagi ni. Taman Malawati. Taman Malawati, bukan Malawar. Taman Malawati. Saya dulu pun pernah kuliah mingguan, bulanan dekat dengan Taman Malawati tu. Masjid apa besar tu? Masjid Sa'diyah apa ni? Tak apalah, masjid bukan begitulah. Masjid tu ada sahabat kita itu, dia punya siak dia nama Haji Ali, meninggal dah dia, alhamdulillah. Seorang yang sangat tekun buat kerja di masjid tu. As-Sa'adah, tak silap, Masjid As-Sa'adah. Jadi maknanya itu dia. Maaf lewat masuk kuliah hari ni, tapi hari hadir jugalah, insya-Allah. Alhamdulillah, sikit banyak pun kita tetap dapat pahala. Insya-Allah kita sharekan. Kemudian selamat datang Ustaz Ustaz Abalung Fadil kita. Alhamdulillah, Syah Alam Kelia, syukran Ustaz di atas
sama-samalah afwan, sama-sama kita mengambil dan menimba manfaat padanya. Abu Muazzuddin, Assalamualaikum, Ibu jelas itu juga dengan syarah Allah terputus ke tadi. Itu dia. Kemudian selamat datang Cikgu Mala daripada Sekijang hadir dengan share, alhamdulillah. Sama-sama kita share, mudah-mudahan dengan itu kita lebarkan dakwah kita. Itu mudah-mudahan. Mungkin ada benda yang kita tak ingat daripada kuliah hari ni, tapi ada sahabat kita ingat. Jadi dia beramal, kita pun dapat pahala kerana kita share dengan dia. Baik, insya-Allah. Tuan-tuan tekan di share, bukan payah sangat. Butang share tu tak kena bayar, sebenarnya share. Tak kena bayar. Tekan saja, klik kat situ, maka kita boleh share dengan teman-teman dalam grup-grup kita. Kalau grup tu ada 200 orang, paling tidak 10 orang tengok, 10 orang ikut, kita dah dapat pahala banyak. Jadi insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik. Kita sambung pengajian kita. Baik. Di antaranya ialah firman Allah Taala berkaitan dengan syirik itu dosa besar. Firman Allah Taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara isman azima. Kata di Allah Taala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan syariatnya, aturan syariat Allah. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Ini kata Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tidak ampunkan dosa orang-orang yang syirik, yang mensyirikkan Allah. Dengan apa? Kerana dia kena taubat dulu, dia kena syahadah dulu. Dia kena syahadah dulu baru Allah Ta'ala ampun. Jadi makna kena mengucap 2 kalimah syahadah balik. Itu dia, menunjukkan bahawa betapa besarnya dosa syirik itu. Juga dipertegaskan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abi Sufyan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim daripada Abi Sufyan. Hadis riwayat Muslim pada Jabir daripada Abi Sufyan. Lihat dalam Sahih Muslim halaman 67 dan Musnad Imam Ahmad dalam halaman 3643. Baik, kata Nabi SAW, atan Nabi rajulun. Atan Nabi ya rajulun. Datanglah kepada Nabi seorang laki-laki. Mana an-nabiyya tu jadi maf'ulun bih, rajulun tu jadi fa'il. Dia kita sentuh sikit nahwu tadi. Sambil itulah. Baik, faqala telah berkata, ya Rasulullah. Siapa kata? Laki-laki tadilah. Qala telah berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, mal mujibatani. Kata dia, wahai Rasulullah, apakah 2 kewajipan itu? Mana mungkin Nabi dah sebut dah sebelum pada ini dalam satu hadis yang panjang, lalu dia pun tanya, apakah 2 kewajipan itu? Faqala, kata Nabi, man mata la yusyriku billahi syai'a. Siapa yang mati dia tidak mensyirikkan Allah akan suatu, dakhalal jannah, maka dia masuk syurga. Itu Nabi kata nak beritahu bahawa siapa yang mati dia tidak mensyirikkan Allah, dia akan masuk syurga. Wa man mata, dan barang siapa yang mati, yang kedua, yusyrik billah syai'a, dakhalan nar. Jadi Nabi kata ada 2 perkara yang wajib, yang pasti. Mana ada 2 perkara yang pasti. Nabi kata, maka sahabat tadi, laki-laki itu bertanya, apa yang pasti itu? Yang 2 tu. Maka Nabi kata, yang pastinya ialah siapa yang syirik, siapa yang tak mensyirikkan Allah, masuk syurga. Siapa yang mensyirikkan Allah, masuk neraka. Itu cara mudahnya. Bahawa di sana dosa-dosa yang sangat besar yang telah disediakan oleh Allah. Jadi baik, insya-Allah kita pergi pada perkara yang kedua daripada perkara yang membinasakan, iaitu sihir. Jadi insya-Allah kita sambung esok hari Khamis, kita belajar sihir. Kita tak baca tentang sihir. Cuma saya nak maklum pada tuan-tuan yang ikut program, insya-Allah pada hari Rabu dan Khamis, macam hari ni lah, cuma hari ni saya tak sempat. Rabu dan Khamis ni boleh tak kita start pukul 8.30. Rabu 8.30, Khamis pun 8.30. Sebab kalau 8.30 kita habis pukul 9.30. Kuliah saya untuk Nahu, Ibnu Aqil dan Al-Jurumiyah pukul 10.30. Jadi saya ada masa sejam untuk rehat. Masa sejam sekejap rehat.
Tapi kalau kita buat pukul 9 macam hari ni, habis pukul 10:30 dah kelas dah. Jadi setengah jam saja. Jadi sebab biasanya sebelum kuliah pukul 9 pagi, saya cuma minum air je, tak sarapan lagi. Jadi kalau sampai lajak begitu jadi letih, lemah. Jadi insya-Allah kita untuk hari Rabu dan Khamis saja. Rabu dan Khamis kita start pukul 8.30 pagi. Lepas tu hari lain pukul 9 lah. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua. Kita duduk baik-baik, jaga SOP dan kita sentiasa jaga ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selamat datang kepada semua sahabat-sahabat yang muncul tadi. Cikgu Rusni Nizam last kali. Boleh je Ustaz, maknanya pukul 8.30 tu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat beramal ibadah. Jadi saya sekadar itulah dulu untuk kuliah kita pada pagi ni. Walaupun sampai pukul 9, 5 minit lagi, tapi insyaAllah kita berhenti dulu setakat tu. Mudah-mudahan Allah memakbulkan segala doa permintaan kita. Selamat anak isteri daripada segala musibah, selamat rumah tangga kita daripada segala kekacauan dunia dan luar dan dalam, apalagi zahir dan batinnya, daripada kejahatan manusia, jelingan manusia-manusia yang dengki. Jadi kita minta doa semua kita selamat daripada sebarang fitnah orang-orang yang tidak senang melihat kesenangan orang lain. Jadi insya-Allah kita mohon kepada Allah, kerana dialah Allah yang memiliki setiap hati manusia. InsyaAllah sekadar itu saja dulu. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala dengan bismillah, berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi, langkah yang diadu, bijak tangkas dan perkasa, lafaz yang dituju, benar berhemat dan berpada, tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Kata di kota, janji ditunaikan gigih usaha, jalankan kewajipan kalah dan menang, adab berjuang, kejayaan terindah meraih martabatillah. Iman tunjukkan kekuatan Islam, syiar kebanggaan, ukhuwah tali kesatuan, berjuang penuh keyakinan, istiqamah jati diri, teruskan risalah Nabi, mulia hidup dan mati, berjuang takkan berhenti. Dengan bismillah, berjuang melangkah berpasti ikrar, lafaz syahadah arahnya pasti, bersatu hati, redha Allah cita tertinggi, langkah yang diaju, bijak tangkas dan perkasa, lafaz yang dituju, benar berhebat dan berpada, tindakan berhikmah, mentaati pimpinan, membara semangat kerana kebenaran. Kata di kota,